Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi dalam podcast Masa Rehat mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Bertemankan saya RHO aka Rosni Haji Omar dalam podcast Masa Rehat ini bersama dengan tetamu-tetamu undangan kita yang akan mewarnai podcast Masa Rehat ini. Mengupas isu-isu semasa dan juga meninjau apakah agaknya perkembangan yang berlaku di Labuan ini khususnya. Dan sekali lagi, Labuan akan digegarkan dengan sebuah program atau satu program yang cukup besar, cukup menarik, iaitu program berkonsepkan keislaman atau keagamaan yang akan mewarnai dan juga menggegarkan Pulau Labuan tentunya. Pastinya kita akan bersama dengan dua orang tetamu kita yang akan bersama kita pada hari ini, dua orang wanita yang cukup panas. Di sebelah saya ini ialah pengerusi Kelab Wanita Sejahtera Ya. wilayah Persekutuan Labuan. Siapa lagi kalau bukan Adinda Puan Hajah Niswati binti Tarji. Selamat datang. Terima kasih, Apa Rosli. khabar? Alhamdulillah sehat. Dan di sebelahnya pula di hujung sana berbaju serba merah, cantik orangnya, masih bergaya. Siapa lagi kalau bukan kakanda saya, iaitu Datin Sri Datuk Hajah Nursiah yang juga bersama kita pada malam ini ataupun hari ini dalam podcast Semasa Rehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, cukup ceria hari ini bersama dengan podcast Masa Rehat. Dan pastinya kita akan mewawarkan dan juga menggambarkan, juga ingin mempromosikan tentang program Labuan Berselawat, di mana kita akan datangkan seorang penceramah yang cukup berkaliber dan juga cukup popular bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di negara-negara jiran kita, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Samad. Sebelum tu kita dengarkan dahulu apakah kata-kata mukadimah daripada penganjur kita berkenaan dengan program Labuan Berselawat ini. Silakan Adinda saya. Baik, terima kasih Rosli. Ya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masa Rehat yang sekali lagi mengundang saya untuk mempromosikan program Labuan Berselawat ini. Dan program ini sebenarnya adalah program anjuran bersama antara Kelab Wanita Sejahtera Wilayah Persekutuan Labuan, LDA Holding Labuan Sdn Bhd dan Desa Tunas Hijau. Dan program ini juga akan disokong oleh rakan strategik yang terdiri daripada Masa Rehat sendiri. Wow. Dan Harvest Dimensions. Dan sebenarnya ada beberapa lagi dan panjang lah listnya kalau saya nak sebutkan. Betul. Tapi nanti kita akan letak nama-nama rakan strategik kita berserta logo di dalam kita punya poster penganjuran. Ya. Dan saya rasa poster ramai lah tahu tentang kehadiran penceramah kita ni, dan posternya pun sudah viral sekarang ini. Viral sekarang ini. Jadi itu antara penganjur yang akan bersama kita pada ataupun menganjurkan program ini, dan dipahamkan program ini berlangsung selama 3 hari ya. Ya, program Labuan Berselawat yang akan diadakan bermula daripada 26 hingga 28 Januari ini antaranya bertempat di dataran Labuan, akan menampilkan pendakwah terkenal Nusantara Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Samad, yang adalah merupakan program dakwah yang telah kita rencanakan sejak tahun lepas lagi sebenarnya. Adalah bagi mengawali sambutan sempena 40 tahun wilayah Persekutuan Labuan menjadi wilayah persekutuan. Wow. Jadi kita sebenarnya objektif kita adalah bagi menyemarakkan usaha dakwah lah di wilayah Persekutuan Labuan ini dengan pendekatan dan penghayatan yang lebih menyeluruh melalui ceramah agama yang akan disampaikan oleh ulama terkenal Nusantara ini. Wah, itu dia. Di mana program berkenaan sedang ataupun akan bermula pada 26 hingga 28 hari bulan Januari ini, dan ini adalah salah satu pengisian untuk program sambutan Hari Wilayah Persekutuan, khasnya di wilayah Persekutuan Labuan. Betul? Ya, betul. Jadi kehadiran yang berbahagia Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Samad ini pastinya akan dinanti-nantikan oleh pendengar, pengunjung dan juga mereka yang selalu menyaksikan di media-media sosial. Jadi di mana timbulnya ataupun tercetusnya idea untuk mendatangkan penceramah ini?
Sebenarnya kita telah merencanakan program ini awal, tapi semasa kita rencanakan itu awalan daripada rencana tu ialah apabila kita melihat sambutan baik yang diperlihatkan oleh masyarakat Labuan berkenaan dengan program-program dakwah di Labuan. Itu menimbulkan hasrat kita untuk mencari lebih ramai pendakwah untuk datang dibawakan ke Labuan untuk menyemarakkan dakwah di bumi Labuan ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang berlaku dari secara ringkas 26 sampai 28 yang berlaku di Dataran Labuan ya. Baik, Rosli, kita pada 26 hari bulan tu bermula daripada 26 hari bulan hingga 28 hari bulan kita telah susun beberapa aktiviti yang akan menyemarakkan Minggu Kesenian Islam sebenarnya sepanjang minggu dari 26 hingga 28 tu, dan pada bermula daripada 26 tu dari segi tur caranya di dataran kita akan adakan pertandingan mewarna bagi anak-anak kecil kita dan pertandingan ini adalah terbuka. Ya, dan seterusnya bagi golongan remaja dan juga golongan dewasa kita juga ada membuka Explores. Explores ni adalah Explores yang akan melibatkan acara-acara keagamaan juga. Maksudnya Explores ni dia punya macam Explores agama lah. Ya. Jadi kita akan adakan, tidak perlulah acara tu kita adakan menaiki kenderaan, tetapi di sekitar dataran Labuan dan sekitar-sekitar di situ jugalah. Ya. Dan pada malamnya 26 hari bulan malam tu kita akan ada pertandingan marhaban. Pertandingan marhaban ni kita buka kepada masyarakat Labuan, penduduk-penduduk di kampung-kampung, kampung boleh menyertai, dan ini adalah bagi kita untuk menghidupkan semula budaya marhaban. Dan macam mana nak menyertai itu? Boleh berhubung dengan pihak penganjur, saya sendiri dan dua penganjur yang lain. Di mana kita telah pun adakah promosi melalui media sosial telah pun dihebahkan? Promosi media sosial akan dibuat bagi pertandingan-pertandingan ini dan acara-acara yang kita buka untuk masyarakat Labuan. Dan bagi acara marhaban tu dia terbuka kepada penduduk Labuan lah, kampung. Dan ini bagi kita memperkenalkan dan menyemarakkan marhaban ni yang semakin terpinggir di kalangan anak-anak muda masa ni kan. Ketika dulu saya rasa pernah diadakan pertandingan-pertandingan sebegini, tapi sekarang ni makin kurang, tapi kita cuba untuk menghidupkan semula. Ya, betul. Alhamdulillah. Dan ada satu lagi acara pada malam tu ialah akapela ketuhanan. Dan itu merupakan dari segi hiburan lah, tetapi ia berkonsepkan ketuhanan. Ya. Itu yang berlaku pada 26 Itu berlaku pada 26, dan apa yang akapela dan marhaban tu malam 26. Tetapi yang di dataran tu kita punya main event apabila penceramah undangan kita, pendakwah Nusantara terkenal Nusantara ni akan menyampaikan ceramah pada 27 hari bulan tu selama 1 jam. Kita akan bermula seawal pukul 7 malam dan kita akan solat berjamaah Isyak. Tetapi walaupun kita jangkakan pada pukul 7 malam, kita juga menjangkakan kehadiran orang ramai seawal pukul 4-5 petang. Dan mereka mungkin akan solat juga berjemaah di dataran Maghrib, di dataran Labuan untuk mengambil tempat terlebih dahulu. Betul. Dan kita jangkakan crowd pada hari itu akan mencecah 15 ke 20 ribu audiens. InsyaAllah. Ya. Dan di situ perjalanan masa di dataran tu dia akan bermula pada pukul 7 malam. Persediaan untuk solat Isyak, dan apabila masuk waktu azan kita akan solat berjemaah, dan kita akan ada persembahan marhaban daripada pemenang pertandingan marhaban tu sendiri yang pada 26 hari bulan. Betul. Juaranya akan membuat persembahan, dan kita juga akan ada artis jemputan. Saya difahamkan jemputan nasyid Ustaz Hasnul Diwani akan membuat persembahan insya-Allah untuk masyarakat Labuan yang hadir pada malam itu. Dan seterusnya kita juga ada persembahan kasyidah
Selepas persembahan kasidah dan apabila Ustaz Abdul Samad tiba, kita akan terus berselawat beramai-ramai. Baik. Dan seterusnya Ustaz akan menyampaikan ceramah selama 1 jam, diikuti soalan. Baik. Sesi soal jawab. Ah, Dan itu untuk 27 hari bulan. 27 hari bulan. Ya, untuk 27 hari bulan. Manakala yang 28 hari bulan adalah tazkirah selepas solat subuh. Baik. Dia akan bermula awal sebelum solat subuh, di mana sebenarnya kenapa kita adakan Itu yang berlangsung di Masjid Al Ihsan. Masjid Al-Ihsan. Maksud Kampung saya di Sungai Labu. dataran 28 hari bulan ada lagi tak 28? 28 ada lagi. Masih berterusan dengan Masih berterusan. 28 sebenarnya masih berterusan, di mana kita juga akan masih meneruskan Minggu Kesenian Islam dengan ada persembahan kasidah, dan kita akan buat solidarity, program solidarity juga untuk rakyat Palestin. Kita masih meneruskan Baik, program solidarity tersebut. Akan ada acara persembahan kasidah, nasyid dan juga marhaban. Maksudnya banyak acara telah pun disusun untuk acara-acara sepanjang 26 hingga 28 Betul. hari bulan, dan Betul. juga acara utama ialah ceramah daripada Profesor Datuk atau Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Samad ini ya. Ya. Jadi itu 20 kita telah pun bagi detail pada 27 hari bulan itu. Kita mohon kepada orang ramai supaya datang dan juga cari tempat seawal yang mungkin. Ya. Dan boleh berjemaah boleh sembahyang dan solat di Dataran Labuan. Ya. Dan itu sebelum itu pada 27 hari bulan juga akan berlangsung satu lagi acara sebenarnya yang berlangsung di Desa Tunas Hijau. Jadi kita akan bersama dengan Tuan Tanah Kedaung untuk Desa Tunas Hijau ini, iaitu Yang Berbahagia Datin Sri juga yang bersama kita pada hari ini, malam ini. Dan mungkin Datin Sri boleh maklumkan sedikit apa acara yang berlangsung di sana, pukul berapa? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, program ceramah tertutup di Desa Tunas Hijau pada 27 hari bulan Januari pukul 2.15 ya, pukul 2. Dan kami ada juga perasmian surau Umi Hadijah. Al-Umi Hadijah. Ya, yaitu bunda kepada suami saya, Datuk Sri Muhammad Ali Asad. Maksudnya nama surau itu adalah Surau Umi Hadijah Ya. Dan di Desa Hijau akan berlangsungnya satu ceramah juga. Ya, dia ada satu ceramah Pada pukul 2 petang, tetapi ini tertutup ya, Datin Sri. Ya, tertutup ini keluarga dengan kami punya jemputan khas lah. Jemputan khas yang berlangsung di sana. Dan di Desa Hijau sendiri akan ada satu ceramah, dan juga akan seterusnya akan merasmikan sebuah surau. Ya, Surau yang baru. Ya. Mungkin orang tak tahu lagi kalau sebelum ni memang disediakan kemudahan surau. Cuma surau agak kecil sedikit. Tetapi yang kali ini memang disediakan surau khas untuk pengunjung di sana ya. Ya, untuk pengunjung. Dan sebab kami pun di sebelah kuburan Sungai Miri. Sungai Miri kan. Jadi siapa yang mau boleh solat juga, kami ada sediakan tempat solat. solat. Alhamdulillah. Dan saya rasa surau Umi Hadijah ini tak jauh daripada pintu masuk utama Ya. daripada Desa Hijau, ataupun sekarang ini dikenali sebagai Desa Land. Dan saya dipahamkan juga Desa Hijau ini juga tidak kurang menjadi tumpuan orang ramai sekarang ini untuk menganjurkan program-program keagamaan. Dan sebelum ni saya dipahamkan ada juga organisasi yang menganjurkan perkemahan keagamaan. Ya. Betul? Banyak di sana. Ya, setiap bulan ada acaranya. Ada yang berkhemah dan kebanyakan kerjaan lah. Ya. Dan berapa ramai kapasiti dalam satu program yang boleh memuatkan tempat tinggal ataupun untuk perkemahan, untuk tempat tinggal di sana berapa ramai agaknya yang boleh tempat tinggal dalam 35 keluarga. 35 keluarga. Dan
banyak kami punya apa facilities di dalam sana. Facility. Ya, ya. Dan untuk perkemahan pula, berapa banyak peramai yang boleh menampung untuk sesuatu program perkemahan di sana? Pernah kami terima yang daripada SMK Labuan Mhm. seramai 280. Wow, maksudnya memang hebat di Ya, ya, Desa ya. Hijau juga menyediakan kemudahan sebegini. Daripada anda yang mungkin juga ingin bercadang-cadang mencari tempat untuk ataupun lokasi untuk membuat program, tak kisahlah program apapun, terutamanya program keagamaan, kita alulukan ya, Datin ya. Ya, 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 ya. Dan di Sila, samping sila. itu juga saya rasa Desa Lain juga ataupun Desa Hijau, Perumnas Desa Hijau juga menyediakan kemudahan-kemudahan rekreasi yang lain. Ya. Boleh cerita sikit Tati, apa kemudahan-kemudahan yang berada di Desa Hijau? Kemudian di sana kami ada train, Train. ya train, ada Seronoknya ATV, hari ini kita naik kereta api, okey? ada train, ada pedal boat, kayak dan swimming pool untuk anak-anak. Baik. Ya, dan kebanyakan budak-budak Taska memang kebanyakan datang daripada Sabah, Sepitang, dan Kudat. Alhamdulillah. Ya, ya, Maksudnya Desa Hijau memang menjadi tumpuan kepada Kanak-kanak. kunjungan kanak-kanak. Kalau ada kanak-kanak mesti ada ibu bapaknya sekali datang. Ya, ya, Oh, cukup pandai ni kan. Dan Jadi kemudahan untuk orang bersanding. Almost bersanding. setiap minggu ada Maksudnya yang ada bersanding dewan yang sana. disediakan di Yes. sana. Dan Package. juga terbaru saya nampak macam ada kolam renang juga ya. Ya, ya, ya. Ah, ah. Itu untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak. Ya. Jadi itu dia hebatnya Desa Hijau yang boleh menganjurkan program keagamaan, dan pada 27 hari bulan jam 2 petang akan berlangsung Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Samad ini akan berada di Desa Hijau, tetapi untuk program yang tertutup, ceramah tertutup, mungkin selama 500 orang peserta yang Dijangkakan 2.000 orang. 2,000? Ya. 2,000 orang. Tetapi ini bukan untuk orang yang tertutup pada jemputan sahaja. Ya, ya. Dan itu 27 hari bulan pukul 2 petang. 2 petang. Jadi tidak terhenti di situ sahaja. Malamnya kita ada di dataran Labuan pada pukul 7 malam, bermula saat 7 malam. Dan bersambung kepada subuhnya itu, subuhnya ni sambung lagi pada dinner saya, Ajah. Ya. Silakan. Okey, baik. Untuk program Tazkirah Subuh, dia akan bermula sebelum solat subuh. Kita akan solat subuh berjemaah dan kemudian kita akan ada tazkirah selama 1 jam. Dan kita pilih Masjid Al-Ihsan ni kerana dia di bawah sedikit. Maksudnya kalau bagi kata kita orang Labuan, dia ke darat dikit. Ke darat? Ke darat dikit. Sebab kita sudah buat program kita di dataran yang melibatkan kawasan bandar dan seluruh masyarakat Labuan. Dan program di Masjid Al-Ihsan ini juga terbuka kepada orang awam. Dia open to public. Jadi kita pilih subuh kerana kita ingin memberi peluang kepada pejuang-pejuang subuh. Kan bukan senang untuk kita ni kan, tetapi saya rasa untuk kita mendengar ceramah ulama terkenal Nusantara ni, saya jangkakan kawasan di Masjid Al-Ihsan juga akan turut melimpah. Alhamdulillah. Ya. InsyaAllah. Dan saya juga dipahamkan di situ akan ada big screen. Untuk di Masjid Al-Ihsan, dan di sana nanti tajuk dia adalah Masjid di Hatiku. Masjid di Hatiku. Tapi kalau kita lihat dari segi kedudukan dan juga dari segi logistik dan juga dari segi saiz masjid itu sendiri, mungkin menjadi kerisauan terutamanya kepada muslimat. Kita muslim ini mungkin tak apa risau sangat kepada muslimat yang datang, mana aku nak duduk. Ya, Rosli, kita kita telah merancang untuk menyediakan di kawasan masjid tu, di dalam masjid kita buka kepada jemaah lelaki saja, dan di luar, di bawah tu kita akan sediakan kemah di mana kita akan sediakan tempat solat dan tempat yang selesa untuk insya-Allah kepada kaum Hawa lah. Kaum Hawa. Alhamdulillah. Dan kalau boleh saya sambung yang di dataran tu juga, Rosli, kita akan buat live streaming.
Live streaming. Ya, live streaming yang akan disiarkan melalui Masa Rehat sebagai Rehat. rakan strategik kita. Alhamdulillah. Dan kita juga akan buka big screen. Orang Labuan tahulah big screen yang ada di dataran tu. Ini akan memberi peluang kepada ceramah ini ditonton dari jarak jauh sebab limpahan tu kita faham limpahan crowd tu mungkin akan menyebabkan ada crowd yang terpaksa berada jauh, tetapi jangan risau, kita ada big screen pada kita buka pada malam tu. Dan sepanjang program berlangsung kita juga akan membuka puluhan gerai menjual makanan dan pelbagai produk lain lah yang akan disediakan berhampiran dengan dataran Labuan tu sendiri. Baik, itu dia. Dan di Desa Hijau ya, Datin ya, apa agaknya tajuk ceramah yang akan dibawakan di Desa Hijau oleh yang berbahagia Profesor Dr. Haji Abdul Somad ini? Kalau di Sungai Labu ataupun di Masjid Al-Ihsan, Masjid di Hatiku, mungkin juga ada tajuk tersendiri yang telah pun dibincangkan. Indahnya infak menyubur rezeki. Wah, indahnya infak menyubur rezeki. Wah, itu tajuk yang dibawakan cukup menarik. Itu di Desa Hijau dan juga di Desa Tunas Hijau dan juga di Masjid Al-Ihsan Kampung Sungai Labu, kuliah subuh dengan tajuk Masjid di Hatiku di dataran Labuan. Untuk di dataran Labuan, kita akan membawakan tajuk ceramah Keluarga Bahagia Jalan Menuju Syurga. Alhamdulillah. Jadi untuk itu apa agaknya harapan oleh pihak penganjur, kita pergi kepada Datin Sri dulu, harapan di Desa Tunas Hijau ni sebagai penganjur yang akan memulakan di siang hari sebelum kita ke dataran Labuan. Apa harapan Datin Sri sendiri kepada penganjuran ini? Harapan kita supaya semua dapat bekerjasama untuk hadir dan juga memberikan tempat letak kereta yang parking di tempat yang betul kan, dan juga semoga majlis ni berjalan dengan lancar. Silakan. Maksudnya harapan ni majlis itu kita harapkan supaya sukses. Sukses insyaAllah. Ya. Kami sangat mengharaplah supaya program ini berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih Ketua Desa Tunas Hijau lah yang juga merupakan salah satu penganjur kepada program ini, yang juga membawakan penceramah dari Nusantara yang cukup hebat datang ke wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi untuk Kelab Wanita Sejahtera pula sebagai penganjur utama ni, apa harapan kepada program ni? Okey, selaku penganjur bersama program Labuan Berselawat ini, saya mengharapkan dan berdoa agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Dan saya ingin menjemput seluruh masyarakat Labuan untuk hadir bersama-sama mengimarahkan program Labuan Berselawat ini, especially program ceramah perdana pada malam itu, dan sama-sama kita hadir dan memberi sokongan kepada Labuan Berselawat ini, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW dan kebersamaan kita di Labuan ini dalam menjayakan program-program dakwah. Dan kita juga menjangkakan limpahan ini akan turut disertai, limpahan pengunjung ini turut disertai daripada pengunjung-pengunjung dari Tanah Besar Sabah dan Sarawak, yang mana ketika ini saya dimaklumkan oleh beberapa hotel dan mereka telah menerima tempahan yang begitu banyak, sehingga kan ada antara mereka yang sudah fully book dan ada yang telah menempah tiket-tiket ferry, tiket-tiket ferry kenderaan, bahkan ada yang berhasrat memohon untuk tambahan-tambahan ni untuk masuk ke Labuan, bot-bot seperti speedboat dan sebagainya, homestay saya dimaklumkan telah ada tampahan. Dan untuk masyarakat Labuan, saya menyeru, marilah kita hadir bersama-sama membanjiri dataran Labuan pada 26 dan 27 dan 28. Tanda solidariti kita kepada program-program yang yang dianjurkan bagi program keagamaan lah.
Baik. Dan terima kasih diucapkan kepada Pengerusi Kelab Wanita Sejahtera Wilayah Persekutuan Labuan, Dinda saya Hajah Niswati Tarji. Terima kasih juga diucapkan kepada Datin Seri Dato' Hajah Nursiah kerana sudah hadir selaku Tuan kepada Desa Tunas Hijau yang juga penganjur kepada program ini yang mendatangkan penceramah kita. Jangan lupa warga Labuan untuk hadir beramai-ramai 27 hari bulan Januari ini di Dataran Labuan seawal jam 7 malam untuk menjayakan program ataupun mendengarkan ceramah daripada Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad yang kita undang khas sempena dengan sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2024. Jadi jangan lupa bersama dalam masa rehat ini, jangan lupa like, share dan juga komen serta subscribe untuk masa rehat mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.